Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani, Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 28 Julai 2024. Jabatan Air Negeri Sabah JAN sedang berusaha melaksanakan proses menstabilkan tekanan air bagi memulihkan keseimbangan tekanan air di kawasan Kota Kinabalu. Ketika ini, situasi bekalan air bagi utara Kota Kinabalu, Sepanggar dan kawasan Bandaraya Kota Kinabalu umumnya stabil, manakala kawasan yang lebih jauh mengalami tekanan air rendah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata proses menstabilkan tekanan air ini dilaksana secara berterusan. Jabatan Air begitu bekerja keras untuk memotong sambungan-sambungan haram air dan ianya membuahkan hasil, namun demikian ianya tidak berhenti begitu saja, ia harus terus dilakukan. Pada masa sekarang keadaan air di KK Utara, kawasan Sepanggar agak stabil, cuma di sebelah Bandaraya Kota Kinabalu secara umumnya agak stabil juga, tetapi ada sedikit-sedikit gangguan kawasan-kawasan hujung yang mengalami low water pressure. Datuk Shah Helmi ditemui media selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar SMK Tan Sao. Dalam perkembangan sama, beliau mengarahkan JANS menyiasat laporan berhubung sebuah taman perumahan sekitar Putatan tidak mempunyai bekalan air selama 4 hari. Siasatan menyeluruh itu bagi mengenal pasti punca berlaku kejadian berkenaan sama ada berpunca daripada kecuaian atau terdapat unsur gangguan daripada pihak luar. Kira-kira 300 penduduk di Kampung Lok Dangkaan Pitas kini dapat menikmati bekalan air bersih dengan siapnya mini loji rawatan air bersepadu solar IoT yang dibina di kampung berkenaan. Projek mini loji rawatan air bersepadu itu yang mempunyai kapasiti pengeluaran 3,000 liter air sehari merupakan usaha kerajaan negeri menerusi Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Yayasan Nur Jauhar. Projek pembinaan solar IoT ini menelan kos lebih RM200,000 dan siap dalam tempoh lebih 1 tahun. Usaha ini akan kita teruskan dan kita akan memohon bantuan daripada UMS dari segi kepakaran, dan memang mereka mempunyai kepakaran dan semua ini dilaksanakan oleh mereka dengan kepakaran yang ada, dan mudah-mudahan di kawasan-kawasan yang lain dapat kita bantu dengan dukungan daripada Perbadanan Baitul Mal. InsyaAllah MUIS juga di bawah zakat akan turut membantu mana-mana yang patut dibantu. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas merasmikan solar IoT ini di Kampung Lok Dangkaan Pitas. Turut hadir Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Naib Chancellor UMS Datuk Dr. Kasim Mansur dan Pengerusi PBNS Datuk Dr. Omar Raisul As-Salam Shah Datuk Sulaiman Omar. Dalam pada itu, Datuk Dr. Arifin menyantuni 50 ketua isi rumah KIR sekitar Kampung Lok Dangkaan serta menyerahkan sumbangan bakul makanan. Turut disampaikan sumbangan khas pengimarahan dan utiliti dari Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada Surau Kampung Lok Dangkaan sebanyak RM3,000. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS menjalin kerjasama dengan Persatuan Pelancongan Cina Malaysia MCTA bagi mengukuhkan lagi daya tarikan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama. Menterinya Datuk Christina Liew berkata kerjasama itu penting bagi memacu pertumbuhan dan inovasi sektor pelancongan yang menjadi antara penyumbang utama pendapatan negeri. Datuk Christina menyatakan demikian selepas merasmikan Malaysia International Travel Mart MITM 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. We were planning to do this year is the development of the Tawau Hill Park. It will be developed into a tourist hubs where the developer will put on about 20 or more chalets there, and then we have a night of safari in the Tawau Hill Park. So the tourists, they come, they stay in Tawau, they contribute to the activities and the economy.
Jelas Datuk Christina melangkah ke era baru pelancongan, penyesuaian dan inovasi perlu dilakukan mengikut peredaran zaman. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Christina memberitahu beliau membawa delegasi perwakilan asing dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Denmark, Jepun, Jerman, Perancis, Kanada dan Finland ke kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Turut diadakan taklimatan tinjauan keselamatan di S-Zone bagi memberi jaminan tahap keselamatan di Sabah adalah terkawal. Sambutan Ma'al Hijrah perlu dihayati ke arah kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balung, Datuk Hamid Awang berkata, hijrah merupakan peristiwa yang membawa perubahan, pengajaran dan iktibar untuk diselami umat Islam. Dan mudah-mudahan dengan adanya sambutan Mahal Hijrah ini, maka masyarakat Tawau ini akan dapat menghayati untuk meningkatkan usaha bagi kebaikan diri masing-masing dan juga keluarga dan juga kepada seluruh masyarakat di daerah Tawau ini. Dato' Hamil ditemui selepas merasmikan sambutan Ma'al Hijrah 1446 Hijrah 2024 Masihi peringkat Perbandaran Tawau di Masjid Al-Kautar Tawau. Pesara Imam Daerah Tawau Abdul Rahman Ibrahim, 67 tahun, diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat Perbandaran Tawau. Alhamdulillah, selagi masih sihat, dari dahulu sehingga hari ini dan seterusnya dalam menyebarkan dakwah jika diperlukan, insya-Allah akan hadir. Lebih 500 orang hadir dalam program itu dan turut diisi dengan ceramah yang disampaikan Ahli Majlis Fatwa Negeri Sabah, Profesor Madya Dr. Umar Muhammad Noor. Turut disampaikan sumbangan kepada 51 penerima dari Persatuan Orang-Orang Buta Tawau, Semporna, Kunak dan Berumas. Kerjasama universiti dan industri adalah penting untuk melahirkan generasi baru berdaya saing. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, hubungan antara universiti dan pihak industri saling berkait serta memerlukan jalinan kokoh dalam membentuk sinergi jitu. Kerjasama kedua-dua pihak memberi peluang kepada pelajar mendapat pengetahuan dari segi latihan, bimbingan teknikal dan keusahawanan selain mampu menjana pendapatan dalam bidang akuakultur. Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Program Pembangunan Belia Tani dalam kalangan Siswazah ProBest edisi Sabah di Kota Kinabalu. Majlis pelancaran disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup. Seramai 15 pelajar prasiswazah UMS dari keluarga B40 terpilih mengikuti program ProBest itu. Pasukan Sukan Elektronik e-Sport Sabah menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat emas dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA tahun ini. Ia akan berlangsung di Sarawak bermula 17 hingga 24 Ogos depan. Pengurus e-sport SUKMA Sabah Muhammad Sofi Hizar Usrah berkata, 12 pemain yang dipilih mewakili negeri giat menjalani latihan intensif. Sasaran kita menyasarkan 7 pingat lah. 1 emas, 3 perak, 2 gangsa. Masing-masing dalam setiap title yang dipertandingkan telah menjalankan latihan-latihan pelbagai sebenarnya. Latihan intensif yang sejak berbulan-bulan lalu lagi. Dalam kami ada target yang kami ingin capai, di mana e-sport ni kami semua berharap akan naik ke kategori A dalam SUKMA. Beliau ditemui media dalam program pelancaran kontingen e-sport Sabah bagi SUKMA 2024 di Kota Kinabalu. Kami tidak juga boleh underestimate enemy lah, sebab kami dah boleh pandang rendah enemy sebab masing-masing di tournament SUKMA ni pun dorang memang bawa line up yang bagus lah. So kami just buat apa yang kami boleh buat yang terbaik lah. Dan ya, kalau kami buat yang terbaik maknanya result pun kami akan dapat yang baik lah. Persiapan kami berjalan lancar. Saya dapat belajar banyak daripada kawan-kawan dengan jurulatih di sini, dan saya harap saya dapat pingat untuk wakil SUKMA nanti.
Kesemua atlet akan berlepas ke Kuching, Sarawak pada 17 Ogos diiringi 14 pegawai dan jurulatih. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.